Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah hari ini dapat sekali lagi saya Fazli dan Faria kembali bersama dengan anda. Tetapi gandingan kami bertukarlah. Kalau semalam bersama dengan Fetri Yahya, hari ini bersama dengan Abang Long kita. Sekejap lagi lah kan. Diharapkan hari ini 15 Ramadan 1442 Hijrah. Diharapkan anda semua sihat kan. Kalau di sini pagi ni perjalanan kami ke pejabat diiringi dengan hujan yang sangat lebat. Wah, sejuknya, dinginnya bagi alhamdulillah. Saya rasa sepanjang bulan puasa ni cuaca dia tidaklah begitu terik, panas sangat. Dia ada hari-hari tertentu tapi kebanyakannya hujan dan dinginlah. Itu antara rezeki kita jugalah berpuasa di bulan Ramadan dengan cuaca yang sebegitu kan. Alhamdulillah lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita ni berpuasa, memang kita ni tidak makan, tak minum. Kadang-kadang kita ni takut dehidrasi kan. Tapi alhamdulillah disebabkan mungkin faktor cuaca itu yang tidak begitu panas, dapat kita meneruskan ibadah puasa kita sampai ke penghujungnya. Dan sedar tak sedar kita telah pun hari ini 15 Ramadan. Jadi kita telah pun berada 50% lagi untuk kita menghabiskan bulan Ramadan ini. Adakah anda semua harus kekal istiqomah. Semalam saya sempat untuk pergi ke surau untuk solat tarawih. Tetapi apa yang boleh digambarkan dekat sini, pada permulaan Ramadan, solat tarawih itu ramai. Tapi dah masuk suku kedua ni, 15 Ramadan terakhir ni, makin lama makin kurang. Sepatutnya kita kena tukar persepsi itulah. Patutnya dah nak hujung-hujung Ramadan ni, patutnya makin ramai orang datang ke surau atau masjid untuk solat tarawih kan. Tapi kita harus berfikir baiklah, berkemungkinan mereka ini pada permulaan Ramadan itu mungkin mereka ini melibatkan masa ini bersama dengan jiran ke apa. Tapi mungkin sekarang ni masa untuk bersama keluarga pula solat tarawih di rumah. Kita tak tahu kan. Dan mungkin juga mereka ini mengambil langkah sebab kita tak tahu kan bagaimana corak statistik itu kan kadang ada yang close contact dan sebagainya kan, membuat kawalan kendiri sendiri di rumah. Jadi itu antara mungkin cabaran utama sekarang ini untuk kita melihat bagaimana kita lindung diri kita, kita jaga juga yang lain. Betul. Kita nak tanya juga rakan tugas kita hari ini macam mana? Macam mana hari ini macam tu? Kita bersama dengan Siap Masjid TTDI. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya sebenarnya belum lagi berkesempatan ataupun pergi ke masjid untuk solat tarawih sebenarnya. Sebab keluarga saya besar. Jadi antara perkara yang kita harus fikirkan ialah ahli keluarga kita. Sebab kadang-kadang kita tak sedar yang kita membawa, menjadi pembawa kan. Jadi itu adalah perkara yang nak fikir jugalah. Sebab kita sebelum ni, kalau tahun-tahun sebelum ni, kalau kita tak ke masjid untuk tarawih, kita rasa pelik kan? Kita rasa pelik dan kita akan dipandang. Kita rasa bersalah juga sebenarnya. Tapi itulah kita perlu memikirkan risiko. Dan sebelum ini pun disebutkan Ustaz, tidak ada salahnya untuk bertarawih di rumah bersama keluarga kan, berjemaah. Yang penting ini eksklusif di bulan Ramadan, dapat luang masa untuk bertarawih lah. Dan cuma dalam 2-3 hari kebelakangan ini kita melihat corak statistik itu memang saya rasa macam menggusakan. Apabila kita memberikan banyak sekarang kluster pendidikan anak-anak terutamanya kan, sebab kadang-kadang bila kita lihat macam mana anak ni boleh dapat daripada keluarga kan, ibu bapa kadang-kadang bekerja dan sebagainya. Bagaimana kita keluar hujung minggu dan sebagainya. Sebab sekarang ni 60% daripada kes positif COVID-19 yang ada di negara kita ni, semuanya tidak tahu punca dia apa. Jadi benda tu maknanya sporadik tu kan, yang kita kata punca sporadik tu dah ada dalam masyarakat kita. Dan kalau dalam kluster tu 40% dah melingkungi daripada sporadik yang tinggi ni. Jadi kita tak naklah juga nanti kita menjadi macam India kan, macam tu kan, negara India tu sporadik yang tinggi. Baik, kita nak tengok statistik COVID-19 hari ini. Okey. Ini dia angkanya telah pun dikeluarkan dekat sini, 2,776, dan saya rasa angka digit ni boleh diramal lah, sebab kita lihat angka melebihi 2,000 ni telah pun berlarutan berminggu-minggu lamanya. 2,776 secara keseluruhannya kita dah pun hampir 400,000 Eli. Kes ni. Hampir 400,000. Dan angka 2 lebih ni, 2,000 lebih kes baharu ini, seolah-olah tidak menampakkan sebarang penurunan menjadi 1,000. Kerana kita pernah rasa lega.
kalau saya tak silap 1-0 kan dalam beberapa minggu ataupun bulan lepas lah kan. Dan kita masa tu kita dah mula optimistik. Kemudian tiba-tiba mencanak-canak naik dan sekarang ni tak nampak macam ada satu penurunan yang dia berada di takut situ kan. Itulah dia. Dengan keupayaan ataupun dengan kelonggaran dilakukan bazar sampai 2 pagi sampai 2 pagi dan sebagainya kan. Ini sebenarnya cabaran untuk kita, bagaimana kita nak mengendalikan apabila manusia dibenarkan untuk ataupun masyarakat dibenarkan untuk bertebaran. Dan lihat ini antara kes kematian baharu yang dicatatkan. Memang kalau diikutkan kelompok ni semua usia lanjut majoritinya. Golongan ini yang harus kita bantu untuk lindungi sebenarnya. Semalam amat membimbangkan juga sebab 13 kes kematian. Tadi yang dikata ada yang warga emas, kita tahu kan, kita tahu latar belakang, ada yang darah tinggi, gout, diabetes, obes pun antara punca utama juga. Semalam saya tengok tadi ada usianya 34 tahun, 32 tahun. Ramai tapi latar belakang semuanya ada penyakit yang sedemikianlah. Betul. Kita sedang lihatlah kalau ingat tak masa saya rasa ketika kita mencapai angka digit 1000 lebih waktu ketika itu Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Shah Abdullah mengatakan bahawa kalau ikutkan daripada julat purata itu kita akan menurun angka sepatutnya bulan Mei ini ke 3 digit ataupun 2 digit kan. Tapi kalau kita lihat angka ini semakin meningkat dan saya rasa tidak mungkinlah mencapai angka ke 3 digit ataupun 2 digit itu. Petang ini saya rasa ramai yang ternanti-nantikan sidang khas MKN telah pun bermesyuarat dan petang ini akan diumumkan nantilah Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Sumaiya Yaakob akan mengumumkan sama ada negeri-negeri PKPP ataupun PKPB. PKPB ada 6 kan, 6 negeri dan juga PKPP ada 10 negeri, sama ada akan dilanjutkan atau tidak. Dan ini yang dinanti-nantikan, sama ada kita boleh merentas negeri ataupun tidak. Tetapi rata-rata di antara kita dah pun melihat bahawa mungkin tak ada chance lah kot tahun ni. Mungkin lah, mungkin macam reda lah kot kan. Tapi mungkin yalah, tak tahulah, kita tunggulah petang nanti kan. Sama ada mungkin negeri PKPP boleh merentas ke PKPP ke apa ke, kita tak tahu, sama-sama kita nantikan petang ini. Baik, kita nak kongsikan dulu artikel akhbar pada hari ini. Kita mulakan di Harian Metro terlebih dahulu. Okey, di Harian Metro kita dah pun bercakap berkenaan dengan COVID-19. Kita nak lihat apa yang dipaparkan di Harian Metro. Di muka depannya ada satu berita sedih lah, di mana di Panah Halilintar, ini di mana 2 sahabat ini berteduh di bawah pokok ketika hujan lebat dan petir. Pagi ini pun hujan kan. Jadi kalau anda yang mana nak berteduh tu, kalau boleh elakkanlah berada di bawah pokok. Okey, kita nak lihat apa yang menjadi pilihan adalah di muka surat 6. Tak tahu jangkitan dari mana. Ini yang Fariha katakan tadi kan, berkaitan dengan kes COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat kes sporadik ini, dan orang ramai perlu menggunakan alat pelindungan peribadi ataupun PPE seperti pelitup muka seperti saranan KKM berikutan kes jangkitan dikesan membabitkan kes sporadik ini. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata KKM merekodkan kira-kira 60% daripada keseluruhan kes COVID-19 sepanjang tempoh 1 Januari hingga 25 April yang dilaporkan tiada kaitan dengan Epidlink ataupun tidak diketahui puncanya. Dan kita ingin menasihatkan anda supaya anda motor SOP lah. Banyak kali kita dah pun pesan dekat sini dan berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya kan, kita asyik cakap pasal SOP kan. Dan saya rasa pelitup muka itu dah ramai dah cakap tentang perkara ini. Macam semalam pun saya pergi Sembilan Terawih, ni teringatlah. Saya pergi Sembilan Terawih, dah sampai tengah-tengah jalan tu saya terlupa pakai pelitup muka tau. Betul? Betul, patah balik lah. Patah balik dah terlambat lah nak solat isyak dan sebagainya. Tapi nampak tak kat situ kita rasa macam benda tu begitu penting. Awak banyak makan ni. Kena letak dalam kereta. Itulah. Beberapa keping. Jalan kaki. Pergi suar jalan kaki. Sebab itulah terlupa kan. Jadi kena patah balik. Sedik celah songkok satu. Okey, jadi itulah dia apa yang paling penting. Dan kita pun takut kluster pendidikan ini semakin hari semakin bertambah kan dekat sekolah. Tapi Kementerian Pendidikan pun mengatakan bahawa kes untuk kluster pendidikan ini puncanya kadang bukan dari sekolah. Puncanya dari luar. Okey, itu dia. Jadi rentetan daripada yang kluster pendidikan ini kita tengok ada pertambahannya. Ini antara langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, PDPR, selama 2 minggu selepas cuti Aidilfitri. Ini di halaman hadapan Berita Harian. Sesi pembelajaran selepas cuti Aidilfitri akan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu bagi menggantikan sesi bersemuka di sekolah, kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin.
Jadi PDPR ini akan bermula sebab dia bagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan A. Kumpulan A ini sekolah-sekolah di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. PDPR akan bermula pada 16 hingga 27 Mei. Manakala kumpulan B iaitu sekolah-sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Sesinya akan bermula pada 17 hingga 28 Mei. Jadi ini antara usaha mereka bila berbincang mungkin ini perlu dilaksanakan lah kan. Sebab tahun lepas kan sekolah tutup. Jadi bila dah bercuti, takutlah bimbang kalau kita dah beraya dengan keluarga, ada jangkitan, bawa terus pergi sekolah. Jadi dia ada macam tempoh kuarantin jugalah sebenarnya. Betul. Jadi lepas cuti tu jadi ramailah mak-mak, pak-pak yang ada grup WhatsApp sekolah ni, bagi mereka macam alamak PDPR bermulanya lah balik. Stres lah. Tapi mungkin kita boleh fikir kembali, ini adalah melibatkan nyawa anak-anak kita. Tak apa, stres 2 minggu sekejap je. Kan berbanding kalau kita lagi stres, anak kita kena positif dan sebagainya, lagi berlarutan tempohnya lebih lama. Dan kita telah pun melalui PDPR juga sebelum ni kan, anak-anak kita kan. Jadi ia bukan sesuatu yang baru, cuma nak disesuaikan kembalilah. Cuma lah cabaran sekali lah bila kata bergerak dalam bubble itu, gelembung tu, untuk anak-anak ni memang sukar sikit. Ya, apatah lagi mereka kembali ke rumah, kemudian keluarga mereka ada bergerak ke tempat-tempat lain juga. Jadi banyak gelembung-gelembung yang akan tercantum, kemudian walaupun terasing bergerak, gelembung ini akan membawa sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, itu antara cabarannya lah. Okey, dan surat khabar dulu sudah ya? Sudah. Dah. NST silakan. NST pula. Ini berkaitan dengan COVID juga, tapi suatu kebimbangan yang dikongsikan berkaitan dengan apa yang berlaku di India ni, mutasi varian COVID-19 muka hadapan memaparkan tentang penutupan sekolah ni, school closure after Raya Holidays. Pilihan penerbit ada di muka surat 4. No entry for travellers from India. Malaysians as well as spouses and kids can return but must undergo quarantine. Malaysia has activated several protocols from tomorrow to prevent entry of a new COVID-19 variant from India. Senior Minister Security Cluster Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said a National Security Council meeting yesterday endorsed several proposals by the Health Ministry to curb entry and transmission of the variant. Banyaklah perincian yang dikongsikan di sini berdasarkan perbincangan bersama dengan Majlis Keselamatan Negara seperti mana disyorkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Ini varian yang dikenal pasti pada Oktober tahun lalu ya di India. Dan kalau diikutkan dituliskan di sini, the COVID situation in India is critical with more than 300,000 cases and thousands of deaths logged each day. Kesnya tinggi juga, kematian juga tinggi. Ialah bagaimana setiap negara mengendalikan kes COVID ini adalah dengan cara masing-masing. Malaysia ni punya cabaran tersendiri jugalah. Cuma kita harapkan pemberian vaksin itu dapat berjalan lancar kan. Dan kemudian yang paling penting kan, vaksin ke apa ke, kita ni macam mana bila kita hashtag kita jaga kita tu, adakah sekadar hashtag semata-mata. Kena buat sesuatu lah. Ni macam dah tak nak balik raya ke apa, kita tak tahu. Kan? Tapi kita tengok bazar-bazar Aidilfitri dan sebagainya, SOP tu macam terkompromi sedikit. Adakah kita ataupun kena ada poster untuk bukan hanya sekadar QR code MySejahtera tu, ada poster untuk ataupun billboard yang menyatakan pentingnya penjarakan fizikal. Tak tahu lah, mungkin kita sendiri pun kita macam rasa benda tu ala biasa. Dulu lainnya kalau kita dengar ada kes positif, kita punya takut lain macam. Tapi sekarang ni kes positif. Dulunya kalau terbersin tu, bukan main lagi, takut lari. Sekarang ni terbersin pun macam dah biasa dah. Kita takut perkara itu. Okey, bercakap tentang aktiviti-aktiviti yang tidak dilihat membabitkan orang-orang begitu ramai, tapi kalau ada, pastikan adanya penjarakan fizikal dan sebagainya. Antara lain yang terkesan dengan pandemik inilah jom heboh juga. Tetapi tidak perlu gusar. Jom heboh di rumah kini kembali. Ya, lagi selesa, lagi jimat, lagi selamat dan lebih heboh. Jangan lupa untuk saksikan Jom Heboh di Rumah bersama Shopee pada 4 Mei, 9 malam dan 5 Mei 2 petang. Anda boleh hebohkan raya anda bersama MK Click, Kakak Azraf, Caprice, Anwar Zain. Anwar Zain. Ernie, Syamil, Chef Wan dan ramai lagi. Jadi ada persembahan artis, ada sketsa, ada promosi barangan dan yang paling best katanya banyak hadiah menarik untuk dimenangi.
hebohkan raya bersama Jom Heboh di rumah secara langsung di TV3. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.jomheboh.com.my. Okey. Zaman Si rindu. Tiba-tiba throwback balik kan. Apa dia? Throwback Memang balik. throwback lah. Bayangkan dia beringat tiga. Bila Ellie cakap jom heboh, kita macam jom heboh adalah hati kan. Ingat lagu-lagu dia lah kan dulu-dulu kan. Tak, bila sebut Jom Heboh ni, dia punya throwback tu lain macam sikit. Sebab kita ingat masa mula-mula dulu kan, masa tu sebelum adanya marquee-marquee yang besar-besar tu, dulu macam Bazar Ramadan je. Pacak kemah je. Okey. Macam tu, setiap program itulah dia. Ya. Evolusi Jom Heboh sekian lama. Okey, itu antara perkongsian tentang Jom Heboh. Ada lagi nak dikongsikan? Okey, kita nak berhenti berehat. Sekebelakang nanti kita nak bercakap berkenaan dengan kendali emosi dan mental kanak-kanak. Ya. Okey, sebab kanak-kanak ni pun kadang-kadang terdedah juga kepada kemurungan dan juga penyakit mental ini. Seketika nanti pastinya di Malaysia hari ini. Cik, masa Encik masuk dulu saya dah pasang semua tiup-tiup kat badan Encik. Saya sedih tengok Encik. Tapi hari ini, bila saya tengok Encik sedar macam ni, makan ubat, itulah erti kebahagiaan buat saya, dia kata. Saya ingat lagi kalau maghrib tu dia datang. Kita nak solat tu kan, dia tolong cuci tempat kita nak solat. Kalau boleh saya nak tengoklah siapa orang kan. Saya ingin nak mengucapkan terima kasih kerana menjaga saya sekeluarga secara personal. Bunuh diri, punca kematian kedua dalam kalangan remaja dalam lingkungan usia 15 ke 24 tahun. Kebanyakan kes berkait rapat dengan penyakit mental seperti kemurungan dan depresi. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, lebih 50% kes-kes berkait dengan masalah mental bermula seawal usia sebelum 14 tahun. Bagi kanak-kanak, kes bunuh diri selalunya berlaku tak kala emosi mereka terganggu dengan perasaan sedih melampau, terasa diabaikan, keliru, marah dan kesan trauma daripada tekanan hidup. Menurut Penaung Befrienders Kuala Lumpur, Tan Sri Lee Lam Tai, Kajian Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. September 2016, akibat rasa tersisih, kurang perhatian dan kasih sayang ibu bapa, seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun menulis nota alung nak mati menggunakan kincu bibir ibunya pada dinding kediaman mereka sebelum mengurung diri dalam bilik berkunci seharian sebelum diselamatkan. Petang 15 April 2021, seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun ditemukan tidak sedarkan diri selepas dipercayai menggantung diri di rumahnya di Flat Temenggung, Kulai Johor. Masalah gangguan mental dalam kanak-kanak bukan suatu mitos atau perkara yang remeh. Isu ini semakin mencuri perhatian apabila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun lalu dan maklum balas menunjukkan ramai kanak-kanak yang terkesan secara mental dan emosi apabila rutin harian mereka terganggu. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menyediakan persekitaran yang penuh kasih sayang dan memberi semangat kepada anak-anak untuk membesar dengan selamat, sedia meluahkan perasaan dan bercakap secara terbuka mengenai kesihatan mental mereka. Jadi itu yang paling merisaukan kita. Kalau sebelum ini mungkin kita lihat golongan dewasa sahaja yang terdedah apabila mereka ni berada dalam keadaan depresi ataupun tertekan, mereka ni mengambil langkah untuk bunuh diri. Ini golongan dewasa sahaja yang biasanya kita dengar. Tetapi kalau anda lihat tadi bingkisan yang telah pun disediakan tadi, kanak-kanak berusia 9 tahun pun dah mampu untuk membunuh diri, ya. Jadi kita tak tahulah dari mana agaknya mereka ini mendapatkan cara untuk membunuh diri tersebut. Adakah mungkin disebabkan pendedahan gadget yang sekarang ini terlalu banyak, permainan video, ya, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni usia sekarang ini adalah
masalah kanak-kanak ni adalah cepat matang, tetapi masalah kesihatan mental ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Bukan sahaja untuk golongan dewasa, malahan kanak-kanak juga boleh terdedah tentang penyakit mental ini. Dan sedarkah kita bahawa 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami gangguan mental tanpa disedari oleh ibu bapa mereka. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan kendali emosi dan mental kanak-kanak. Kita bertuah hari ini kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Hilwa Abdullah, Elias Muhammad Noor, pensyarah kanan, ahli psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Saitra, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih Fadli. Ya, sama-sama. Baik, Doktor. Amat merisaukan kita, Doktor. Tadi kita lihat bingkisan tersebut. Betul. Ya, angkanya semakin hari semakin bertambah. Difahamkan ketika tatkala pandemik ini, pertambahan 20% mereka yang mana ingin cubaan membunuh diri. Mungkin Doktor boleh kongsikan sebagai permulaan mukadimahnya berkaitan dengan emosi dan mental kanak-kanak ini terlebih dahulu definisinya. Ya, terima kasih Fadli. So kalau kita tengok satu senario yang amat membimbangkan, ditambah-tambah lagi dengan PKP, dan mungkin bulan ini ada kes bunuh diri melibatkan kanak-kanak, bulan lepas pun begitu. So kalau tengok kendali, bila kita berkata tentang kendali emosi dan mental kanak-kanak, so kanak-kanak ni lazimnya di fitrahnya disukakan perhatian, keseronokan, kegembiraan, lagi-lagi masa berkualiti bersama keluarga. Tetapi apabila salah satu sistem yang tadi tu, komponen itu terganggu, maka wujudlah manifestasi simptom yang tertera dalam gangguan kesihatan mental lah. Apabila terganggu disebabkan oleh salah satu faktor adalah apa yang kita sedang alami inilah, pandemik COVID, PKP dan sebagainya. Saya suka bercakap berkenaan dengan statistik ni sebab apabila kita bercakap berkenaan statistik ni, kita boleh lihat begitu seriusnya tentang perkara ini. Kita lihat pada statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, 500,000 juta yang mana mereka mungkin membuat cubaan untuk membunuh diri. Dan 424,000 ianya melibatkan kanak-kanak. Jadi begitu serius Doktor perkara ini. Jadi kalau tengok 424,000 tu hampir lebih kurang 0.5 juta, setengah juta. So memang angka tu kalau kita dapati, even Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun mengatakan gejala bunuh diri ataupun bunuh diri itu merupakan penyakit kedua tertinggi selepas penyakit jantung. So secara global pun isu kesihatan mental ni adalah satu isu yang amat serius. Lagi-lagi kita nampak patternnya ataupun bentuknya semakin meningkat di kalangan kanak-kanak dan remaja. Kalau kita tengok kajian morbiditi kesihatan Malaysia 2019, peratusan yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan remaja adalah kerana masalah rakan sebaya ataupun peer problem, iaitu sebanyak 42.9%. So ini adalah komponen faktor yang kita perlu selami. Kenapa mereka ini yang mempunyai masalah rakan sebaya, masalah komunikasi mungkin, masalah terhad pergaulannya dengan kawan secara fizikal, mungkin bila banyak dilakukan secara maya melalui social media dan sebagainya, mungkin itu juga boleh tercetus gejala ataupun simptom-simptom gangguan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Ya, gangguan kesihatan mental ini kita lihat dari skop kemurungan lah. Kemurungan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan kemurungan ini, mungkin kita lihat bahawa kanak-kanak kalau murung tak apalah, mungkin sejam, 2 jam ataupun sekejap sajalah. Baiklah dia. Kadang-kadang kanak-kanak ni menunjukkan simptom kemurungan ni, dia kurung sendiri dalam bilik ataupun tunjukkan ada protes, tak nak makan, tak nak mandi dan sebagainya. Tetapi kita rasa macam terkejut, Doktor, apabila kanak-kanak ini pun boleh melakukan tindakan membunuh diri ketika usia 9 tahun. 9 tahun. Kita tengok kan yang simptom petanda-petanda yang Fadli sebutkan tadi kan kepada kita semua, merajuk, tantrum. Tapi kita kita sebagai ibu bapa ataupun orang dewasa yang sentiasa ada dengan anak-anak itu kan, kita kena tahu yang mana yang memang tingkah laku dia ataupun dia bertingkah laku yang luar biasa. Maknanya sebelum ni kalau dia merajuk sekejap, tetapi mungkin dalam tempoh seminggu 2 merajuknya lama, lepas tu diikuti dengan agresif, tantrum. So itu nampak perubahan tingkah laku yang memang drastik. So itu yang kena bagi perhatian. Jangan kita kata alah ni dah memang ataupun perangai macam ni kan, ataupun kita kenal anak kita, mungkin anak nombor ni memang macam ni, tapi tak. Itu memang kita kena, orang kata cakna. We have, kena betul-betul ambil perhatian, beri perhatian dan tanyakan anak itu, Mama nampak Abang Long ni macam lain sangat seminggu ni. Abang Long perasan tak?
So anak-anak yang dia boleh bercakap, dia kita latih dia bercakap jugalah. Itu antara strategi bagaimana kita nak berdepan dengan itu. Jangan kita menafikan ataupun menidakkan komponen kesihatan mental, emosi pada anak-anak itu sangat penting, Fadli. Ya, kalau ikutkan yang kanak-kanak usia 9 tahun tu membunuh diri adalah disebabkan perselisihan faham sahaja. Kan? Kalau dulunya kanak-kanak ini, saya cerita pasal dululah. Ini mungkin saya boleh ceritakanlah. Ini saya lah pengalaman sendirilah. Mungkin kalau saya mengajuk ni paling tidak pun mungkin nak keluar rumah. Betul. Kan keluar rumah tak nak tengok mak ayah dan sebagainya mungkinlah kan. Tapi sekarang ini mereka ni boleh mengambil tindakan membunuh diri. Doktor lihat kenapa? Mungkin yalah disebabkan mungkin sekarang ini mereka ni terdedah kepada banyak perkara, gadget dan sebagainya, ataupun kadang-kadang permainan video pun tanpa kawalan sekarang ini. Kanak-kanak sekolah rendah pun dah main video. Permainan video itu adalah bukannya permainan video yang biasa, tetapi ekstrim, bunuh dan sebagainya. Permainan video itu adalah satu konteks yang boleh menyebabkan ketagihan jika tak ada kawalan kendiri. Itu adalah satu bahagian yang impaknya sangat besar. Tetapi bila berbalik tentang kenapa dulu, kalau kita dulu Fadli kan, okeylah, betul kita kadang tak boleh nafikan kita merajuk dengan ayah, dengan mak. Selalu saya cakap pada student saya, even pengalaman saya sendiri kan, kita kemas-kemas beg, lepas tu kita cuba nak keluar, tapi bila toleh belakang, mak tak ada, lepas tu kita fikir nak pergi mana, kita balik semula. Itu selalu saya bagikan pada pelajar saya lah. Tapi kanak-kanak sekarang, dia kadang dia study melalui dia analisis cara bagaimana, dan kalau tengok di media sosial ada kumpulan-kumpulan yang menyokong kepada tindakan dan agenda itulah. Contohnya kalau kita tengok kumpulan-kumpulan macam mana kita ada kumpulan sokongan kepada penyakit kesihatan mental, ada juga tak dinafikan segelintir kumpulan di social media yang ke arah itu. Maknanya kalau dia study tahu, kalau nak bunuh dia bukan senang-senang. Bukan as simple as you ikat you boleh. So ada teknik-teknik dan ada juga kata support group ke arah itu. So tidak dinafikan faktor-faktor digital, faktor-faktor social media, faktor juga ketagihan gadget, pintar, telefon pintar sebagainya, itu memainkan peranan. Kan lagi-lagi PKP, anak tu banyaknya masanya dengan dengan telefon. Betul. So dia ada banyak masa untuk scroll down, scroll up dan sebagainya tentang apa yang dia nak cari dan untuk nak menguatkan lagi apa yang dia rasa lah. Baik, apa yang kita boleh cakap dekat sini, pendedahan ataupun peranan ibu bapa itu begitu penting sekali, doktor. Betul. Dalam memupuk kita nak jaga anak-anak kita ni supaya mereka ni tidak berada depresi, tekanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya juga bahawa pihak sekolah pun harus memainkan peranan juga. Betul. Adakah sebenarnya mungkin kita boleh memberikan idea, mungkin kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar sekolah ini harus menerima kunjungan daripada ahli psikiatri mungkin datang ke sekolah mereka untuk memberikan sedikit tentang pendedahan emosi mental ini? Dia adalah satu langkah kalau kita dapat buat inisiatif yang sangat baik. Kira-kira sebab kita pada awalnya kita perlu dedahkan kepada pelajar, malah kepada keluarga itu sendiri tentang simptom-simptom ataupun petanda-petanda awal kepada penyakit mental. Macam contoh kemurungan, tidak hilang minat nak buat sesuatu. So mungkin ada ibu bapa yang mengatakan, alah benda ni biasa, kadang ups and down. Tapi tidak, jika tak diatasi, dia akan bahaya. So satu langkah yang baik jika kita jemput pakar-pakar dalam bidang untuk just bercerita dengan kanak-kanak. Kan, okey, kalau adik rasa macam adik tak rasa nak buat apa-apa sebelum ni, adik suka keluar dengan kawan. So itu bila dia dah rasa macam tu, itu kena check. Betul. So anak-anak ni dia lagi kata first hand kan, lagi dia boleh absorb cepatlah dia punya points itu. Kadang-kadang yalah sebab mungkin mak ayah sekarang ni sibuk kan, mungkin terlepas pandang. Tentang mak ayah sibuk kan, Fadli suka saya kongsikan bila melibatkan kanak-kanak yang mempunyai gejala, bila datang ke klinik dan jumpa pakar sebagainya, antara faktornya adalah mak ayah terlalu sibuk. Ya, betul. Mak ayah terlalu sibuk itu adalah faktor utama. So end up bila dia nak perhatian, pelbagai cara dicuba, antaranya itulah mencederakan diri sendiri. Tetapi pokoknya adalah daripada rumah. Hubungan kekeluargaan, komunikasi yang bagaimana. Itu yang sangat diambil
serius lah oleh anak-anak dia, long for dia memang perlukan perhatian ibu bapa itu. Betul. Baik, kita harapkan bahawa apa yang kita bincangkan hari ini dapat memberikan anda mungkin semangat untuk anda terus berusaha bersama dengan anak-anak kita lah. Kalau boleh kita berikan sepenuh perhatian kepada anak-anak kita. Yang paling penting doktor kan, dan juga kepada semua penonton, kita kena lihat tingkah laku anak-anak kita itu berubah ataupun tidak. Kalau kebiasaannya mereka ini riang dan sebagainya, tetapi ada satu ketika mungkin mereka ni kenapa agaknya dia diam kan. Mungkin ada masalah yang dialami oleh anak-anak kita tu, jadi kita kena tanya apa masalah dan kita harus mencari jalan penyelesaian. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak indahkan anak-anak kita ni, mungkin itulah penyebab utama anak-anak kita tu membuat tindakan melulu kan. Baik doktor. Terima kasih doktor atas masa yang diberikan. Terima kasih Fadli. Ya, terima kasih banyak. Okey, Dan insya-Allah lah apa yang kita bincangkan tadi itu anda ambil maklum ya tentang perkara ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Noor, pensyarah kanan, ahli psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia ataupun SAITRA, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Baik, terima kasih doktor. Okey, kita ingin berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan rakan-rakan saya nak bercakap berkenaan dengan vaksin selamat untuk golongan yang berisiko tinggi bersama dengan Fariah sebentar lagi di Malaysia Hari ini. Apa yang menarik minggu ini di Malaysia Hari ini? Isu kenaikan harga barang, apa kata pembekal ayam? Menghayati nuzul Quran antara mukjizat teragung Rasulullah SAW. Kumpulan Irit kembali bergabung dengan single terbaru. Malaysia Hari ini, Isnin hingga Jumaat. Jam 8 hingga 9.30 pagi. Hanya di TV3. Baik, kembali semula dalam Malaysia Hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di MHI. Jadi ini kita nak mulakan berkenaan dengan vaksin. Adakah selamat untuk mereka ataupun golongan yang berisiko tinggi? Kita sedia maklum telah bermulanya vaksin untuk fasa kedua dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Terutamanya pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas, mereka yang mempunyai penyakit kronik dan juga golongan kurang upaya ini. Jadi pastinya kita mendengar setiap hari selamat ke, sedangkan kita yang sihat ni pun ada kesan sampingannya. Ini kan pula mereka yang berisiko tinggi. Kita nak berbicara langsung berkenaan dengan isu ini secara maya bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, merupakan fellow utama dan pakar perunding perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan UPNM. Assalamualaikum Doktor. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa doktor ni. Last kita bertemu masa gelombang pertama tu Doktor berada dengan CPRC ketika itu. Okay. Nampaknya ada sedikit teknikal. Jadi sebenarnya Dr. Badrul ini merupakan antara individu penting juga ketika mula kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Ketika itu beliau berada bersama dengan CPRC kebangsaan KKM, di mana ketika itu bagaimana mereka ini bekerja tanpa cuti, mengumpul segala data, rekod berkenaan dengan COVID-19 ini. Jadi ini berkenaan dengan vaksin, dan kita tahu kita sekarang ni ada Pfizer, kita ada Sinovac kan. Jadi dan semalam juga kita difahamkan bahawa vaksin AstraZeneca ini selamat untuk digunakan kepada mereka golongan warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi kita nak tahu adakah sejauh mana ini yang selamat. Kita akan bicara langsung selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan perkongsian ini. Pharma Niaga Berhad, syarikat farmasutikal gergasi antara institusi yang sangat mementingkan pembangunan bakat saintis muda tempatan. Jadi mungkin ini antara perkongsian yang menarik. Kita boleh sama-sama ikuti kisah Nazira Muhammad Hanif, merupakan salah seorang saintis formulasi yang bertugas di Pharma Niaga Berhad. Sama-sama kita saksikan. Pharma Niaga Berhad antara teraju utama dalam industri farmasutikal negara. Organisasi besarnya merangkumi pelbagai bahagian. Yang paling utama, bahagian pembuatan produk medikalnya. Era digital
memberi cabaran baharu buat ramai graduan dalam negara. Kepesatan industri farmasetikal negara sejak beberapa tahun lalu menarik ramai anak muda memulakan karier dalam bidang tersebut. Di sini, lokasi pilihan graduan muda mengembangkan karier mereka. Nama saya Nazira binti Muhammad Hanif. Saya berkhidmat sebagai saintis formulasi dan juga ahli farmasi berdaftar di Pusat Pendidikan dan Pembangunan Farma Niaga. Ini merupakan minat saya daripada kecil jadi saintis. Daripada kecil, daripada sekolah rendah, saya suka macam saya nak buat sesuatu, saya ingin tahu apa akan jadi. Masuk tahun ketiga berkhidmat bersama Farma Niaga Berhad, Nazirah berpuas hati. Di sini, dia diberi peluang untuk mengembangkan lagi bakat dan minatnya di dalam bidang kajian farmasi. Modal saya di Pusat Pendidikan dan Pembangunan Farma Niaga ini adalah untuk membangunkan ubat-ubatan generik dalam pelbagai jenis dosage seperti tablet, kapsul, krim, sirap dan sebagainya. Tak ramai orang akan involve dalam pendidikan dan pembangunan ini. Manakala ini minat saya, so saya try untuk minta pekerjaan daripada Farma Niaga. Lepas saya buat trial, saya akan hantar kepada analytical untuk dibuat kestabilan produk lah, untuk mengetahui kestabilan produk selama 3 hingga 6 bulan. Masa itulah cabaran dia, kadang-kadang dia tak stabil. So kita kena fikir apa nak buat untuk mendapatkan apa yang kita nak. Tugas Nazirah dan rakan saintis di sini tidak mudah. Setiap kajian mengenai ubat-ubatan wajib dilakukan dengan tepat. Penyelidikan juga boleh mengambil masa bertahun demi mencapai piawaian ditetapkan badan berwajib. Ini sangat penting di mana berat tablet ni akan ditimbang dan untuk menentukan untuk mendapatkan kekuatan dos dan juga potensi yang telah ditetapkan. Pada masa akan datanglah saya berhasrat untuk terlibat dalam penghasilan ubat yang memberi impak terbesar kepada manusia. Nazirah dan ratusan saintis muda lain di sini adalah bakat baharu farmasetikal negara. Mereka adalah harapan negara dalam usaha untuk memajukan industri farmasetikal tempatan agar seiring dengan negara maju. Baik, itu dia sedikit perkongsian yang kita rasa ini antara menjadi ikon juga kepada generasi muda. Kita tahu kan Farma Niaga kan antara pengeluar dos Sinovac kan untuk vaksin dan katanya kalau kita lihat sebelum ini mengatakan mereka mampu mengeluarkan 2 juta dos Sinovac bagi menjamin bekalan pelalian itu stabil di Malaysia. Baik, kita kembali berkenaan dengan vaksin adakah selamat untuk golongan berisiko tinggi dan sudah pun masuk ke fasa kedua iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Dan ini membabitkan 9.4 juta golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas, mereka yang mempunyai latar belakang penyakit dan juga golongan orang kurang upaya. Kita nak cuba sekali lagi menghubungi Dr. Badrul Hisham Abdul Samad di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum Doktor. Hello. Doktor. Baik, doktor dengar saya secara jelas? Secara jelas doktor Okey doktor, berkenaan dengan vaksin, selamatkah untuk golongan mereka berisiko tinggi? Sebab ini sudah pun masuk fasa kedua untuk golongan ini kan? Untuk warga emas, untuk mereka yang mempunyai latar belakang penyakit dan juga golongan kurang upaya ini. Jadi persoalannya, bila kita melihat sebelum-sebelum ini bagaimana kita yang sihat, tubuh badan apabila mendapat dos suntikan vaksin pun ada kesan sampingannya, demam kan, ada yang pening kepala dan sebagainya. Bagaimana mereka ini pula akan diberikan suntikan vaksin nanti, adakah memberi kesan yang lebih teruk kepada golongan ini? Doktor, sebelum menjawab mungkin doktor sebelum tu mungkin boleh unmute dulu. Di PC tu kerana kami tidak dapat mendengar suara doktor. Doktor? Okey, boleh ke Farina? Terbaik doktor. Okey. Alright, okey. Minta maaf, Farina. Masalah teknikal tadi. Tak apa. Baik, saya teruskan. Jadi kalau kita lihat dari segi fasa program imunisasi penguasaan COVID-19 ya,
Jadi alhamdulillah sekarang ni kita telah masuk ke fasa yang kedua. Jadi fasa yang kedua ni tumpuannya sebagaimana disebutkan tadi adalah kepada warga emas. Mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, kecil manis, darah jantung, dan juga di kalangan mereka orang kelainan upaya Baik, kalau kita cakap dari segi risiko, saya ingat mungkin ada umum yang maklum pada awal bulan April baru-baru ini ada satu laporan yang dibentangkan kepada pihak kawal vaksin di Eropah, European Medicines Agency, yang mana mengatakan tentang kesan-kesan sampingan terutamanya vaksin AstraZeneca yang boleh menyebabkan pembekuan darah. Jadi itu menimbulkan sedikit kegusaran di kalangan masyarakat terutamanya di Eropah tetapi sebenarnya pada Reha telah pun dianalisa semula data-data yang diperolehi oleh pihak European Medicines Agency dan mendapati sebenarnya kejadian kadar kejadian pembekuan darah atau pembelakuan ini sangat-sangat rendah, sangat-sangat jarang Paling maksimal pun daripada analisa mereka, mereka kesan sampingan ini hanya 1 daripada 100,000 orang yang disuntik vaksin 19 AstraZeneca. Kenapa saya sebut AstraZeneca? Sebab pihak Kementerian Kesihatan Malaysia baru-baru ni pihak Kesihatan Malaysia baru saja menerima batch sebanyak 270,000 dos vaksin dari jenama AstraZeneca. Dan sesuai daripada itu sebenarnya baru saja lagi pihak WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan juga pihak European Medicines Agency mengatakan jangan khawatir bahawa vaksin AstraZeneca ini selamat dan ia sesuai digunakan kepada mereka yang warga emas, mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Sebagai perbandingan, Fariha, tadi saya sebutkan kesan sampingan paling maksimal pun 1 bagi setiap 100,000 orang. Dan kalau kita bandingkan kesan sampingan stroke ataupun angin ahmad, sebab kita tahu kalau pembekuan darah ni dia boleh menyebabkan angin ahmad. Dia boleh tersumbat kepada saluran pada otak menyebabkan angin ahmad bila ada bahagian otak yang tersumbat yang tidak mendapat bekalan oksigen. Secara perbandingan kita lihat kalau mereka yang obes tak ambil vaksin pun, risiko untuk mendapat stroke atau angin ahmad disebabkan pembekuan darah ni adalah bagi setiap 6 orang bagi 100,000 orang. Lebih tinggi. Lebih tinggi daripada kesan sampingan daripada AstraZeneca. Juga di kalangan wanita yang mungkin mengambil pil perancang yang jenis estrogen, kadar untuk berlaku stroke atau angin ahmad 4 bagi setiap 100,000 orang. Malahan yang lebih kita khawatir ialah mereka yang mengalami COVID-19, pesakit COVID-19, kadar mendapat stroke dengan sebab tersumbatnya saluran darah otak sehingga 1,400 orang bagi 100,000 orang. Jadi kalau kita bandingkan dengan risiko 1 bagi setiap 100,000 orang, sebenarnya dia sangat-sangat rendah. Maknanya dalam kita nak memberi vaksin kepada umum, memang kita pertimbangkan antara faedah yang lebih banyak diperolehi berbanding dengan risiko yang dihadapi. Jadi pihak kerajaan Malaysia, pihak WHO sendiri telah mengisytiharkan bahawa vaksin AstraZeneca oleh Oxford University, suatu universiti tersohor di dunia, yang kita baru saja menerima dosnya 270,000, selamat untuk digunakan untuk fasa kedua dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19. Doktor, tapi biasalah bila membabitkan warga emas ni pastinya yang lebih bimbang berkenaan dengan kesihatan dan juga keselamatan adalah anak-anak, kan? Kadang-kadang kita rasa macam tengok keadaan ibu bapa yang mungkin sedia maklum keadaannya tidaklah sekuat mana. Jadi saya nak tahu juga bila mereka ini, warga emas ini, bila kita dah check dekat MySejahtera, maknanya layak untuk mengambil, bila tiba di lokasi itu, adakah bagaimana keadaannya disangkan macam kena diuji dulu ke, dilihat kalau latar belakang kesihatan tu sesuai tidak, ataupun memang dapat tu memang kena terus dapat vaksin tu?
Baik, sebagaimana bagi mereka yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini, juga di kalangan mereka yang telah pun ada pengalaman yang mendapatkan vaksin ya, memang penilaian khusus akan dilakukan ya. Kalau kita lihat dalam Mas Sejahtera itu sendiri contohnya, memang ada soal sidik mengatakan tentang risiko penyakit dan sebagainya. Malah bukan itu saja Fariha, bagi mereka yang pergi mengambil suntikan ya, di pusat, di lokaliti suntikan itu sendiri juga akan sekali lagi disaring sekali lagi. Disaring balik. Tentang tahap kesihatan penerima vaksin ya. Jadi termasuklah bagi mereka yang berisiko dan sebagainya ya, termasuk juga warga tua akan disemak sekali lagi ya oleh doktor ya. Jadi kalau ianya memenuhi kriteria maka akan diteruskanlah ya suntikan vaksin kepada mereka ya. Tetapi kalau tidak, maknanya akan untuk rujukan lanjutlah oleh para doktor di tempat tersebut. Baik, Doktor, terima kasih di atas perkongsian ini. Terima kasih juga masa yang diluangkan. Dr. Badrul Hisham Abdul Samad merupakan fellow utama dan pakar perunding perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan UPNM. Jadi kita sama-sama berdoalah yang terbaik kalau sekiranya ibu bapa kita telah pun layak untuk mendapat suntikan vaksin ini. Tak apa, maknanya pihak KKM akan melakukan saringan sekali lagi ketika berada di pusat vaksin itu nanti. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Eli Iskandar dan tetamu istimewa kami berkenaan dengan pemeteran tenaga bersih. Terus bersama Eli, silakan. Terima kasih rakan tugas Fariha On, dan saya bersama dengan tetamu kehormat. Saya tak ingat bila kali terakhir beliau datang ke MHI, tapi kita raikan kehadiran beliau atas kapasiti Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Datuk Seri sihat nampaknya. Kami sihat, harapnya Datuk Seri sihat juga. Ya, kabarnya dah 2 dos. Tunjuk sihat. Dah 2 dos kabarnya dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap rakyat Malaysia jangan takut. Ya. Daftar dalam My Sejahtera. InsyaAllah dia menjaga antibody kita. InsyaAllah. Sokongan kita untuk program vaksinasi ini. Okey, Datuk Seri datang hari ini untuk bercakap tentang inisiatif kerajaan yang berkaitan dengan NEM 3.0. Ini satu inisiatif untuk menggalakkan pemasangan panel solar di rumah, di kawasan, di premis untuk menjimatkan bil elektrik. Jadi kita nak fahami lebih lanjut sebab inisiatif telah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan yang terkini diperbaharui, ditambah baik kerana sambutan yang begitu luar biasa. Jadi Datuk Seri, kalau boleh nak terangkan program terbaru iaitu NEM 3.0 dah 3 dah ni. Ya. Sejajar dengan pengumuman yang dibuat baru-baru ni. Pertama nak ucap terima kasih pada TV3 beri peluang untuk kita wawarkan satu program yang saya fikir penting dan baik untuk rakyat. Pertama, di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA, sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada 2018 di bawah kementerian, sentiasa melaksanakan program-program untuk memberikan kebaikan kepada rakyat. Tenaga solar yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan menjana tenaga elektrik merupakan satu tenaga boleh baru yang berfungsi untuk mengelakkan pencemaran dan tentu menjimatkan kos tenaga. Dan apatah lagi negara kita ini adalah negara yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Tenaga elektrik cahaya yang terik purata lebih kurang 3.8 jam setiap hari. Ini mesti dimanfaatkan. Dan sebab itu kerajaan memperkenalkan NEM, apa yang dipanggil pemeteran tenaga bersih, dan satu program yang dilaksanakan untuk menggantikan organik, apa yang dipanggil mekanisme tarif galakan atau feed-in tarif. Kita dah buat dulu ada NEM 1.0, NEM 2.0 dan terkini NEM 3.0, iaitu program-program yang sentiasa ditambah baik dari masa ke masa. Dan oleh kerana sambutan yang sungguh menggalakkan dalam industri ini dan dalam usul untuk kita tingkatkan penggunaan tenaga solar, KEXA telah mula memperkenalkan NEM 3.0 pada tahun 2021. Ia bertujuan untuk
untuk memberi lebih banyak peluang kepada pengguna elektrik untuk menyimakkan bil elektrik. Bil elektrik melalui pemasangan sistem FT dia dipanggil, Suria, di premis mereka. Maknanya pasang di atas bumbung rumah, menjana elektrik daripada cahaya matahari. Dan program NEM 3.0 ini berkuat kuasa selama 3 tahun, bermula daripada tahun ini sehingga 2023. Dan kita peruntukkan kota bagi program sebanyak 500 megawatt. Kalau sebelum ini kita sekali kan untuk penggunaan rumah dengan industri, dan kita lihat permintaannya begitu tinggi, maka untuk inisiatif terbaru ini mengambil kira beberapa kajian yang kita buat sebelum ini, maka kita telah laksanakan dalam bentuk 3 kategori. Pertamanya program NEM Rakyat. NEM Rakyat, ya. Kita namakan program NEM Rakyat untuk kita dekat dan galakkan rakyat mengerti program ini. Ini pengguna domestik, ya? Ya, kita bentukkan sebanyak 100 megawatt. Kita dah mula buka 1 Februari sehingga Januari 2023 rebut peluang ini. Dan kita ada NEM Gomen. Ini untuk kementerian-kementerian, untuk entiti kerajaan. Juga kita buka lebih kurang dalam 100 megawatt. Juga dalam tempoh tarikh yang sama. Dan kita asingkan program Nova. Ini untuk industri dan sebagainya. Supaya rakyat dengan sektor industri tidak berebut peluang yang sama. Jadi ini ya, dan melihat kepada sambutan NEM 1.0, 2.0 dan keperluan untuk pemasangan solar PV di atas bangunan, maka kerajaan memperkenalkan dan mengasingkan ini untuk membolehkan pengguna domestik atau agensi kerajaan memasang solar PV di bumbung premis masing-masing. Saya percaya ini peluang terbaik dan rakyat boleh merebutnya, termasuklah sektor kerajaan dan juga industri. Ini dibuka sehingga tempoh akan berakhir pada Disember 2023. Ya, peluang yalah, bunyi macam 100 megawatt tu macam sikit, tapi kalau dia ambil kesempatan ni, ramai yang berebut nak pasang panel fotovoltaik ini di bumbung masing-masing. Okey, kita bercakap tentang satu penjimatan yang cukup efisien dan pada masa sama dapat mengawal daripada pencemaran dan sebagainya. Satu lagi yang mungkin Datuk Seri boleh kongsikan tentang industri tenaga boleh baharu ni ataupun TBB yang masih dianggap sebagai sektor baharu di negara kita. Jadi perancangan kementerian dalam memantapkan lagi sektor ini lebih-lebih lagi dari sudut memangkinkan ekonomi Malaysia. Kita mesti terkehadapan standing dengan negara-negara luar, terutama sekali negara-negara maju. Dan ketika ini kita sedar bahawa rakyat memerlukan sesuatu yang bersih, yang selamat, alam sekitar dijaga. Maksudnya selain daripada kita memastikan kemajuan, kelestarian itu kita jaga. Betul. Ini penting dan sebab itu dalam konteks kelestarian ni, dalam juga agenda pembangunan ekonomi, kita mesti mengadaptasi norma dan kerja baru. Dan sebab itu melalui pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA yang saya sebutkan tadi, maka kita mula beralih kepada tenaga bersih ni. Salah satu daripada elemen yang amat berpotensi untuk diteroka dan dimanfaatkan bagi merangsang kegiatan ekonomi negara dalam juga pelan ransangan ekonomi. Saya nak sebut bahawa di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli kita telah meletakkan sasaran baru dalam TBB Tenaga Boleh Baru, di mana kita nak capai pada tahun 2025 31% daripada bergerak tenaga negara, 31 itulah di bawah TBB. Dan sasarannya kita tingkatkan pada tahun 2040, iaitu kepada 2035 pada 40%. Maknanya kita mesti
menawarkan program-program tersebut. Dan sebab itu dalam hal ini kalau kita lihat SEDA yang bertanggungjawab telah menggerakkan program-program berkaitan tenaga lestari. Antaranya ialah mekanisme apa yang dipanggil tarif galakan, FIT, Fit in Tarif. Skim pemitiran tenaga bersih, NEM tadi. Kita juga ada kecekapan tenaga dan juga pembangunan modal insight. Ini program-program dan SEDA yang merupakan badan berkanun yang saya sebut tadi tubuh pada tahun 2011 sejak 10 tahun lalu melaksanakan program-program ini dan ia juga dikawasi oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan sebab itu selain daripada bertanggungjawab saya dah untuk beri nasihat kepada kementerian soal-soal dasar, soal-soal perundangan bagi kita mempromosikan aplikasi tenaga lestari ini. Dan untuk itulah SEDA dia terus memacu untuk penebusan TBB ini dalam campuran tenaga. Mana kita nak campur dengan tenaga lain, tenaga fosil dan sebagainya. Dan kerana itu, kita membuka peluang ekonomi dan pelaburan untuk melaksanakan program-program. Antaranya kita laksanakan program-program galakan tarif ni, FIT ni. Dan sebab itu, kita lihat kerajaan mewajibkan syarikat utiliti ni, TMB dan juga di Sabah, Sabah Elektrik Berhad untuk membeli tenaga elektrik daripada pemaju TBB ni. Maknanya dia wajib kena beli. Dan syarikat utiliti ni pula dalam jangka masa tertentu dia kena bayarlah kepada pengguna. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang telah kita buat sejak sehingga April 2021, kita melalui SEDA telah memerlukan sebanyak 10,465 permohonan dengan jumlah megawattnya kalau kita kira ialah sebanyak 1,352.03 megawatt. Ini banyak. Itu ini juga kalau kita lihat sebanyak 10,344 telah pun beroperasi dan mencapai komersial setakat kapasiti 639.2 megawatt. Dan sebab itu kita jangkakan, SEDA akan jangkakan terdapat 18 projek yang akan mencapai tarikh operasi komersial untuk tahun 2021 dengan jumlah kapasiti sebanyak 75 megawatt. Pada Februari tahun ini, kerajaan juga telah menawarkan kota baru dan membuka permohonan kota FIT secara e-bidding sebanyak 188 megawatt. Mana kita buka peluang. Pertama untuk apa? Untuk program-program biogas, biomass dan juga hidro kecil. Ini program-program yang menawarkan tenaga boleh baru yang bersih, yang selamat. Dan dari jumlah itu 32 megawatt kita khas untuk biogas. Kemudian 126 untuk hidro kecil dan 30 megawatt untuk sumber biogeosim. Ini telah pun dibuka. Mana-mana industri, mana-mana syarikat yang berminat untuk terlibat boleh merebut peluang ini. Ini satu bentuk perniagaan yang baik dan sebenarnya jumlah kek ekonomi yang kita tawarkan dalam situasi pandemik negara ini sebanyak lebih kurang 1.5 bilion ringgit melalui program ini. Dan saya kementerian melalui SEDA berkeyakinan bahawa kita mampu untuk menyediakan tak kurang daripada 600 peluang pekerja baru dalam sektor ini untuk kembang. Jadi maknanya kita yakin walaupun dalam situasi pandemik yang begitu mencabar ini, kita berupaya untuk menyediakan peluang pekerjaan. Selain daripada NEM yang saya sebutkan tadi, kita juga ada LSS. Kita dah ada LSS 1, 2, 3 dan large kita scale solar ya. Solar. LSS 4 Mentari. Baru-baru ni kita tawarkan 1,000 megawatt dan berjaya kita kebuka lebih daripada 800 megawatt dan daripada itu kita
telah berjaya mewujudkan peluang pekerjaan yang begitu besar kepada rakyat. Lebih kurang 12,000 peluang pekerjaan dan hampir 4 bilion pelaburan dapat digalakkan melalui sektor ini. Dan sambil itu banyak program-program lain termasuk program Grant Audit Tenaga dan juga pembangunan bandar rendah karbon dan selain dari itu ialah pembangunan bola ihsan melalui program-program latihan yang dibuat oleh SEDA. Dan melalui ini kita telah berjaya melatih tak kurang daripada 500 tenaga dalam bidang ini. Maknanya selain kita mewujudkan peluang-peluang ekonomi kepada perniagaan, kita mewujudkan latihan dan akhirnya kita dapat menyediakan satu bentuk tenaga yang lestari, yang mesra alam, yang tidak tercemar, yang kebergantungan kita pada fosil, kepada arang batu dapat kita kurangkan. Saya percaya dunia mahu suasana yang aman, yang selesa. So ini antara program yang kita laksanakan. Ya, itu dia. Ya, seperti disebutkan tadi, termasuk juga program kecekapan tenaga dan juga pembangunan benda insan penting juga sebab kita bukan sekadar membangunkan pun perlu juga dalam memastikan program ini dapat dilestarikan juga. Okey, Datuk Seri, salah satu inisiatif bantuan kerajaan mengurangkan beban rakyat akibat pandemik COVID-19 adalah pemberian bantuan rebate RM200 menerusi program Sustainability Achieve via Energy Efficiency ataupun SAVE ini, SAVE 2.0. Jadi setakat ini sejauh mana keberkesanan bantuan dalam meringan beban pengguna? Yang saya nak sebut kepada penonton, kita di Kementerian sentiasa ingin memenuhi semua kelompok masyarakat. Kepada industri, kita ada program. Syarikat berskala besar ada program. Yang sederhana program. Kepada rakyat pun kita sediakan program. Termasuklah program SAVE 2.0. Ini satu program inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat agar membeli kelengkapan elektrik cekap tenaga yang berkualiti, jenama tempatan bagi menjimatkan tenaga elektrik mereka di rumah. Dan sudah tentu melalui program SAVE 2.0 ini yang saya sendiri lancarkan pada 7 Januari lalu adalah program yang sebenarnya diumumkan dalam belanjawan oleh Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan. Dan program ini program pemberian rebate. Maknanya kita beli rebate RM20 dan kita tawarkan kepada 150,000 isi rumah menerusi pembelian barang elektrik. Satu ialah peti sejuk, yang kedua ialah penyamak udara yang cekap tenaga, yang ada label 4 atau 5 bintang itu. Ini sebab itu ini RM200 RM200. So juga boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia di Sabah juga Sarawak, dan kita boleh membelinya melalui program e-dagang, Shopee, Lazada ataupun PG Mall. Dan juga kita buka kita boleh beli di kedai-kedai elektrik. Sehingga 20 April ini kita dapat lihat lebih dari 43,486 kota telah pun ditebus. Dan di Sarawak, Sabah ada lebih kurang 1,102. Kita tak galakkan lagi sebab kota banyak lagi. Dan sehingga ini kita telah pun dapat membelanjakan RM8,697,200. Banyak lagi kita peruntukkan lebih kurang 30 juta untuk program ini. Jadi rebate ini baik, maka rebut peluang ini, kota banyak lagi. Yang penting beli barangan cekap tenaga, boleh jimatkan tenaga elektrik dan baik untuk kita dan berkualiti. Tengok yang 4 bintang ataupun 5 bintang tu dapatkan yang itu. Okey, dah akhir sekali aspirasi Datuk Seri dalam memacu kementerian ke tahap yang lebih tinggi selepas ini. Penting saya nak sebut di sini bahawa keutamaan kerajaan dan kementerian yang saya kendali ialah rakyat. Apa juga program yang hendak kita laksanakan, rakyat adalah keutamaan. Setiap polisi, setiap dasar, rakyat penting. Maknanya apa juga yang beri kesan negatif pada rakyat, kita akan elakkan. Sebab itu kita belanja besar, lebih daripada 26 bilion di waktu PKP apabila melihat bil elektrik naik, kita berbelanjakan
mengkongsi kesusahan melalui kerajaan, melalui wang keperluan amanah elektrik dengan TNB untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kita dapat lihat bahawa pelbagai inisiatif dan program-program yang kita buat, terutama dalam program tenaga boleh baru dan pakej tengah ekonomi, saya sebutkan tadi kita tawar 1,000 megawatt untuk solar LSSD dan kita juga menawarkan 500 megawatt untuk NEM untuk berkaitan dengan kediaman, untuk komersial, industri pertanian dan sebagainya. Ini semua program-program yang kita percaya akan memberi impak yang baik kepada rakyat. Dan sebab itu apa yang kita laksanakan ini sejak beberapa tahun lalu memberi manfaat kepada rakyat dan kita laksanakan sesuai dengan pelan hala 7 peralihan tenaga boleh baru. Ini semua kita buat untuk membolehkan kita bersiap sedia beralih ke tenaga yang lebih lestari ni, yang baik kepada manusia, kepada rakyat, yang menitik beratkan soal kesesamaan sosial demi memastikan alam sekitar terpelihara. Kita nak kurangkan kebergantungan kepada gas yang tercemar, kepada tenaga boleh baru. Hari ini masyarakat dunia kita nak perkara ini kita tak tertinggal ke belakang dan juga kita ketahapan dalam soal-soal sedemikian rupa. Dan sebab itu saya harap rakyat dapat bersama-sama dengan SEDA yang merupakan satu badan berkanun yang kita tubuhkan untuk menggerakkan usaha-usaha ke arah tenaga boleh baru. Kita nak buat empangan yang tidak tercemar, elektrik rakyat dapat, alam sekitar terpelihara. Program-program ini yang kita nak laksanakan dan saya harap masyarakat di luar sana terus bersama-sama kita dan semua ini untuk membolehkan Malaysia berada pada tahap terbaik standing dengan negara-negara lain dalam menawarkan tenaga boleh baru. Ya, insya-Allah. Ya, tanggungjawab kita bersama juga melestarikan alam bersama-sama dengan Kementerian bersama dengan kerajaan. Datuk Seri, terima kasih banyak sedia bersama kami dan selamat menjalankan tugas. Tanggungjawab besar ni menjaga sumber asli dan juga tenaga dan memastikan kelestarian pada masa yang sama. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Haji Nasarah, Menteri Tenaga dan Sumber Asli bersama dengan kita. Kalau anda nak memahami lebih lanjut tentang apa yang kami bincangkan ini, anda boleh layari www.seda.my. Terima kasih bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga tak sempat. Ini kira ucapan pertama saya terima lah untuk MHI. Terima kasih banyak Datuk Seri. Kita berehat seketika selepas ini nak bersama dengan artis kecil molek Sarah Suhairi. Semuanya seketika nanti di MHI. Cik, masa Encik masuk dulu saya dah pasang semua tiup-tiup kat badan Encik. Saya sedih tengok Encik. Tapi hari ini bila saya tengok Encik sedar macam ni makan ubat, itulah erti kebahagiaan buat saya, dia kata. Saya ingat lagi kalau maghrib tu dia datang. Kita nak solat tu kan, kita nak solat tu dia tolong cuci tempat kita nak solat. Kalau boleh saya nak tengoklah siapa orang kan. Saya ingin nak mengucapkan terima kasih kerana menjaga saya sekeluarga secara personal. Getar hati tiada siram namamu berlalu gelora jiwa seakan bayu menghembus lembut ke jantungku luahan rindu pada warga cintamu indahnya rasa saat berdua. Nafasku tak jemu, hati tenang mengingatimu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah.
yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kaulah segala yang bertata, aku hamba-Mu, ya Allah. Luahan rindu pada warga cinta-Mu, indahnya rasa saat berdua. Walau berkali lafazku tak jemu, hati tenang mengingatimu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kaulah segala yang bertata, aku hamba-Mu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, puji pada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kaulah segala yang bertata, aku hamba-Mu, ya Allah. Aku hamba-Mu, ya Allah. Okey. Kali dah masuk. Dia Tak apa, tak apa. Ya Allah, sayangnya. Belum puasa tak apa, kami faham. Alhamdulillah, kau yang bertata. Sarah, okey, ini lagu saya rasa buat pertama kalinya kan, macam lagu yang berbentuk macam ketuhanan kan. Mungkin boleh Sarah mulakan juga lah berkenaan dengan lagu ni. Okay, lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Abang Isman Hijaz, lirik pun oleh dia dan juga bekerjasama dengan Ustaz Muhammad Izzat. Jadi Sarah dapat lagu ni sebenarnya surprise sebenarnya. Sarah tak tahu pun. Surprise? Tapi Sarah sebenarnya Tak minta pun? Kita tak minta, tapi sebenarnya kita dah lama menginginkan lagu-lagu sebegini. Tapi sayang, macam Sarah sebelum ni lama dah dalam industri, tapi memang baru kali ni dapat. Jadi sangat-sangat bersyukur lah. Especially dapat release masa Ramadan tahun ni. So Sarah happy sangat-sangat. Tapi lagu ni boleh, apa yang saya rasa lah, lagu ni bukan sahaja ketika Ramadan kita boleh nyanyikan lagu ni. Betul. Malahan macam liriknya pun tadi So macam zikir. zikir harian kan. Bagus-bagus. Ya. Jadi surprise-nya tu datang macam mana? Adakah tiba-tiba dapat WhatsApp ke? Tak. Sarah ni lagu untuk awak. Itu. Sebenarnya lagu ni bila Sarah di bawah management label music. Jadi bila diorang cakap dengan Sarah, Sarah ada orang nak beli lagu. So macam jenis apa? Lagu jenis apa? So Sarah pun macam bila diberi demo tu macam Sarah nak tak? Masa tu demo dinyanyikan juga oleh Abang Isman Hijaz sendiri. Jadi Sarah macam sedap lagu ni. Sarah suka dia punya melodi sangat dia tidaklah terlalu berat untuk Sarah, tapi dia macam sangat kiranya sangat friendly untuk semua orang dengar. Tapi bila demo tu dalam suara lelaki, tak rasa macam canggung macam mana kalau perempuan nak nyanyikan lagu ni? Sebenarnya ada. Masa mula-mula dengar macam mana nak bawa lagu ni, sebab lagu ni dia dah kill lelaki. Tapi bila datang tu macam
sebab masa tu pandemik lagi, masa tu PKPB, so kita tak boleh nak keluar rumah sangat. So Sarah pun test je dekat rumah apa yang mampu. Jadi Abang Isman cuba mencari key yang mungkin selesa dengan Sarah. So dia cari dan dapat. Jadi bila pergi record tu okey dah, ngam, kita tak ada nak ubah-ubah apa-apa lagi dah. Cuma record je macam biasa. Dah keluar dah. Ada banyak lagi soalan untuk Sarah, tapi ini mungkin ada soalan dari pemanggil kita. Salwa. Oh, Salwa. Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Selamat puasa. Okey, saya Putri Salwa daripada Selangor. Saya nak bercakap dengan Sarah. Saya. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi, Sarah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Akak memang berminat dengan Sarah. Masya Allah, terima kasih. Okey, Sarah. Akak nak tanya, akak dengar Sarah ada buat lagu nasyid ya? Betul. Dia, Baru je tadi baru je diperdengarkan. Kita ada satu lagi. Oh, ada satu lagi? Kumpulan. Okey. Ramai-ramai dengan. Kita tak tahu ni. Yang ni adalah ianya Zikir Iktiraf. Okey. So bersama dengan Aidilia Hilda, Syarif Syazwani, Lia Aziz dan juga Bibi Karina. So kita orang memang planning untuk label satukan ramai-ramai. So kita buat ramai-ramai benda tu. Instead of Sarah sebab lagu ni Sarah dah seorang. Jadi lepas tu kita orang ada in a group. Okey, apa pun akak ucapkan tahniah. Terima kasih. Semoga Sarah berjaya dalam bidang nyanyian. Amin, amin. Okey, terima kasih Salwa. Okey, selamat hari raya. Selamat hari Raya. raya. Orang kedua kali, orang kedua selamat hari raya. Siapa antara ucapan terawal ini? Raya di mana nanti? Raya di sini je. Sini tak ke mana pun. Sebab selalu kita boleh balik Pahang. Sebelum ni Sarah balik Temeloh. Tapi hari ni kalau dekat tahun ni Sarah raya kat KL je. Tengok Sarah ni sebab saya sempatlah stok dia punya IG. Awak memang stok stok. Back to back kerja. Back to back kerja. Alamak. Malam tadi balik pun dah pukul berapa? Kat 12 lebih. Pukul 1. Pukul 1. Betul ke rumah. Pagi ni datang ke MHI pula. Jadi kerja apa orang tadi? Kejut siap tu. Nyanyi kita record untuk raya. Tu lagu raya. Lagu raya. Sibuk ada lagu nasyid, ada lagu ni, lepas tu untuk raya lagi. Kita ikut season. Ke season. Ikut musim. Okey, bila kita mendengar tadi bagaimana kita pun tak tahu kan ada nasyid, lepas tu dengan lagu sebegini, apa yang membawa Sarah macam kelainan betul? Nak ke mana ni sebenarnya? Kalau ikutkan, kalau kita tengok sekarang penyanyi-penyanyi sekarang, Sarah rasa berlumba-lumba semua orang mengeluarkan lagu-lagu kerohanian, ketuhanan. Memang especially dalam bulan Ramadan dan bulan Barakah ni. Untuk Sarah, personally, Sarah pernah ada juga sebelum ni tetapi duet bersama Arif Bahran. Lagu Bicara Rasa yang ditukarkan versi Islamik menjadi Satu di Hati. Jadi kali ni Sarah bawakan Kau Yang Bertahta dan juga Zikir Iktiraf bersama rakan-rakan seperjuangan Sarah. Untuk Sarah sendiri, Sarah memang suka genre-genre begini. Tapi peluang tu kita tengoklah dapat pada siapa. Tapi Sarah bersyukur bahawa sebab Abang Isman Hijaz memilih Sarah untuk membawakan lagu Kau Yang Bertahta ni. Okey, kita nak bersama dengan seorang lagi pemanggil yang dah lama dah tak call. Ya, dah lama tak call. Siapa yang tak ingat namanya? Mawar Merah. Assalamualaikum. Mawar Merah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa semua. Selamat puasa. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dia cakap dengan Sarah kan? Silakan. Silakan. Saya Kak Mawar. Apa khabar Sarah Suhairi ya? Baik, sihat Alhamdulillah. Kak sihat? Selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa, Kak. Sedap lagu. Masya Allah. Terima kasih kepada penciptanya. Dalam baju ni ada pink memang warna saya suka. Ni baju raya dia. Baju raya kita pakai dulu, Kak. Nak tanya apa lagi? Apa soalannya apa? Tak ada soalan yang nak ditanya, cuma nak diucapkan selamat berpuasa, selamat hari raya, dan juga selamat maju jaya dalam apa bidang yang diceburi lah. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak. banyak. Sekarang berbaju pink ni, tudung pink. Jangan lupa cari nanti. Sedondol nanti raya. Sedondol raya ya. Terima kasih sangat. Terima kasih semua. Selamat pagi bicara hari ini. Memang saya I love TV3. Terima kasih begitu. Okey, Assalamualaikum. Baik. Dia kalau macam
Halo. Oi, bangun tidur tu kan. Dor kejut sahur. Ni Sarah, kita tengok dalam video muzik ni dah macam ada macam drama dah ni, ada pelakon hebat ni. Sebenarnya Sarah kagum dengan Abang John Asyari. Sebenarnya Sarah pun tak sangka dia sudi untuk bersama Sarah dalam music video Kau Yang Bertahta ni. Ini Sarah request ke macam mana? Tidak. Saya tak request tapi tahu-tahu dapat. Surprise juga ni. Surprise juga. Ini pun surprise sebenarnya. Dia ada senarai nama yang diminta. Yang lepas cuma Johan. Ni awak tahu kan? Stalker betul. Nama saya bawa. Nama saya bawa sekali. Bawa ni ke? Shortlisted. Okey, jadi pemikiran video klip dah pun dibuat. Dah pun dibuat, alhamdulillah. Jadi untuk tujuan lain promosi lagu ni tak ada lagi apa-apa lah. Ke sepanjang bulan Ramadan ni ada lagi pembinaan-pembinaannya. So far bulan Ramadan kita memang promo lagu ini saja sebab lagu ni sangat-sangat baru saja keluar dan masih lagi ongoing untuk promo. Jadi kita promo lagu ini. Ada majlis berbuka puasa ke bersama peminat ke apa ke? Majlis berbuka puasa ada tetapi melalui Skype. Norma baharu Norma baharu. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil Sarah. Wow. Panas. Okey. Kalau tadi mawar merah, laku ini panas. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya Wawa Azwar daripada Kuala Lumpur. Wawa Azwar. Ya. Okey, komersial namanya. Saya nak bertanya dengan Sarah. Sarah ada buat album yang terbaru ke? Okey, untuk album. Terima kasih Wawa. Thank you. Jarang orang tanya soalan album ni. Biasa single kan? Betul. Ada album? Sebab orang dulu-dulu kita ada kaset, kita ada CD. Tapi disebabkan sekarang semua digital, semua dekat dalam telefon, semua kita buka YouTube dan sebagainya. Jadi untuk keluarkan album tu belum lagi. Doa-doakan yang terbaik sebab untuk album ni kita kena ada mungkin lebih 5 lagu, mungkin 7 ke 8 lagu kan. Jadi untuk album ni Sarah kena kerja keras lagi untuk menghasilkan sebuah album. Tak kisahlah walaupun orang tak beli CD dah tapi orang masih mendengar di digital. Jadi untuk single yang paling latest adalah lagu mungkin yang Sarah akan nyanyi juga pada hari ni. Lagu itu paling latest untuk single Sarah dan juga Kau Yang Bertahta ni. Wah, 2 sekali hari ni tapau Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itulah dia. The best lagu raya nanti. Apa tajuknya lagu raya? Lagu raya Sarah adalah bersama Arif Baran. Selamat Berhari Raya. Sebenarnya kita orang dah release lagu tu tetapi kita memang record untuk raya, khas untuk raya. Okey. Lagu raya lah. Terima kasih Sarah banyak-banyak. Sama-sama. Saya sebenarnya memang suka tengok baju tu. Tengok baju. Dia tadi tengok. Terus dah pandai atas bawah. Minat ni. Okey. Jangan lupa jubah, esok. Jubah. Esok kita ada topik ni lah, harga barang. Kita nak dengar bagaimana luahan dan pandangan pembekal ayam. Ya, betul. Okey, ni kamera tengah pass baju raya dia. Tarik pula. Sarah masuk tadi. Cantik baju dia. Okey, insya-Allah jumpa lagi kalau nak pergi bazar Ramadan ke pergi mana-mana patuhi SOP. Okey. Alright, kita jumpa lagi nanti esok. Kita jagalah kita. Kita jaga kita. Selalu. Assalamualaikum. Bye. Silakan.